tiba-tiba dengan muzik macam lain macam je kan, bukan apa. Sekarang ni kita nak bercakap mengenai kecantikan, kesihatan juga. Kerana apa? Kerana penampilan fizikal yang menarik dianggap satu kelebihan dalam pelbagai aspek pada masa kini, dan kerana itu wanita sanggup melakukan pelbagai perkara untuk mendapatkannya. Dan tuntutan persekitaran dan tempat kerja menjadikan industri kecantikan berkembang pesat seiring dengan kehendak masyarakat yang sanggup berbelanja tinggi bagi mencapai impian memiliki penampilan juga fizikal yang menarik. Satu daripada cabang yang berkait rapat dengan industri kecantikan adalah perubatan estetika ataupun estetik lah, dan ia menjadi pilihan ramai kerana membantu merawat masalah kulit seperti kalau kulit kita ada parut ke, ada bintik, tumpuk kan, lebihan kulit, garis-garis halus di wajah. Ini ada kaitan dengan penuaan jugalah kan, tapi ada yang tak mengaku tua ni masalahnya kan. Tua sebelum usia, tanda-tanda penuaan kan. Hari ini kita beruntung kerana kita akan mengupas lebih lanjut mengenai faktor-faktor penuaan yang kita hadapi, macam mana untuk kita mengelak supaya kita ni sentiasa nampak muda remaja kan. Kita bersama-sama Dr. Aidil Azri Datuk Mokhtar yang merupakan doktor perubatan estetik di studio ketika ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Zainab. Ya, baik doktor. Bila saya sebut tua tu kan tengok doktor pun dah senyum dah kan. Ada orang memang usianya dah berumur tapi kan nak juga tampil kelihatan menarik, cantik, tegang kulitnya kan. Betul. Sebelum kita berbincang lebih lanjut, definisi tua sebelum usia doktor. Okey. Terima kasih. Definisi tua sebelum usia ni memang very subjektif lah bagi saya kan. Sebab kita biasa encounter atau jumpa keadaan di mana seseorang itu wajahnya kelihatan lebih berumur tapi dia lebih muda, ataupun ada juga kes yang wajah tu nampak muda tapi sebenarnya dia lebih berumur daripada yang kita jangka kan. Jadi dari segi definisi untuk seorang doktor atau definisi perubatan lah, tua sebelum usia ni kita lebih tekankan kepada faktor-faktor penuaan yang berlaku yang menyebabkan seseorang itu mengalami masalah penuaan yang ketara, terutamanya di bahagian wajah lah selalunya. Jadi macam saya rasa kebanyakan kita pun biasa kadang-kadang bila kita tanya tentang umur, terutamanya orang wanita ni suka berasa sikit kan, bila tanya umur dia sensitif. Tapi lelaki tak. Lelaki kalau you cakap dia tu, you bagi umur dia lagi muda daripada yang sepatutnya, dia akan rasa tersinggung. Kan? Dia rasa macam budak-budak pula. Tapi kalau yang wanitanya lain, kalau boleh dia nak rahsia. So saya biasa kalau datang di klinik, klien saya tanya, bila saya bertanya pada dia berapa umur cik atau puan ni, kemudian dia cuba doktor tekalah. Doktor kan dah arif tentang masalah-masalah tu. Jadi saya agak risau kalau saya salah tegur, teka nanti kan tersinggung kan. Memang sajalah. Memang je, pasal nanti dia keluar klinik nanti kan. Kan. Jadi benda tu sebenarnya very subjektif. Tapi bagi saya yang paling penting sekali bila kita cerita tentang tua sebelum usia ni, apa yang umum perlu tahu actually sebenarnya penuaan sudah mula berlaku ketika seawal usia 18 tahun lagi. 18 tahun, dan setengahnya boleh bermula sehingga ke 21 tahun. So antara dalam masa 3 tahun ni, 18 ke 21, penuaan akan boleh mula berlaku, yang mana kehilangan kolagen. Kolagen ni adalah satu protein yang penting di dalam kulit yang akan menyebabkan kalau kehilangan yang cepat, masalah kedutan lah terutamanya, dan garis-garis halus akan berlaku. Dan menjelang usia 40 tahun, kehilangan kolagen ini kadarnya lebih kurang 1% setiap tahun. Jadi berbalik kepada definisi tua sebelum usia tadi, dia sebenarnya tua itu sebenarnya bermula seawal usia 18 tahun sebenarnya, dan penuaan ini akan jadi lebih cepat sekiranya seseorang itu tidak menjaga wajah atau kulit mereka dengan menggunakan contohnya produk-produk yang sesuai ataupun makanan diet yang sesuai Jadi bagi saya itu kupasan yang pertama lah tentang tua sebelum usia ni. Okey, tua sebelum usia. Kadang-kadang tu umur baru 20 lebih. Ataupun awal 30-an, 3 series, tak nak sebut usia sebenar kan. Dah tengok tu, adalah garis-garis halus. Bila kita senyum tu nampak di tepi mata ataupun di tepi bibir kita kan. Kalau kita ikutkan sebenarnya berdasarkan pengalaman doktor sendiri kan, bahagian mana yang paling ketara yang boleh menampakkan kedutan garis-garis halus itu? Okey,
paling penting sekali kawasan yang bermula-mula akan penuaan, tanda-tanda penuaan berlaku adalah di kawasan mata. Di kawasan mata. Jadi garis halus tepi mata yang dipanggil kalau bahasa medikalnya crow's feet, okey, ataupun di bahagian bawah alis mata, garis-garis halus di kawasan yang kadang-kadang kita panggil eye bag. Okey, ini antara tempat yang biasa bermulanya tanda-tanda penuaan. Sebab apa tu? Okey, kenapa? Okey, salah satu sebab dia kawasan di kawasan mata ni atau kawasan kita panggil periorbital ni, kulit di situ adalah yang paling nipis. Ya, bila kulit tu nipis, so macam saya cakap tadi, disebabkan faktor penuaan, kulit semakin kita berumur akan makin menipis dan menipis. Sedangkan kawasan tu daripada awal pun dah memang nipis. So lagi dia nipis sebab penuaan, lagilah akan mudah nampak kesan-kesan tanda-tanda wrinkle atau kedutan lah. Kan compare to bahagian-bahagian lain. So kebiasaannya pada awal 20-an hingga mencecah ke hujung 20-an atau awal 30-an, kawasan ini yang akan mula kelihatan kedutan di kawasan mata. Bila dah masuk umur 30-an hingga ke awal 40-an, kawasan di pertengahan muka, iaitu biasanya di kawasan tepi mulut. Tepi mulut, kedutan akan berlaku di kawasan situ. Kemudian dia dah masuk umur 50-an dan ke atas 60-an, okey, kedutan di bahagian jawline kita, yang mana ketika itu lebih kita sebut perkataan sagging, kendur, kulit dah kendur, dah jatuh. Ini semua adalah actually faktor gravity jugalah. So everything falls down. Nampak jatuh je kan. Dah tak cantik, dah tak tegang. Dah tak tegang kan? lah. Tapi ada orang tu muka tegang, tapi leher berkedut. Apa cerita? Oh, okay. Itu that mean dia fokus lagi dekat muka dia, leher dia tak treat kan, dia tak rawat. Jadi kalau dari segi tu sebenarnya kita sepatutnya menjaga as a whole lah, bukan hanya sekadar wajah saja kan, leher atau satu badan lah. Jadi kalau kita nak cerita pasal satu badan, menjaga satu badan ni, bukan saja rawatan-rawatan contohnya di klinik atau di salon-salon, tapi juga penting dari segi pemakanan kita, diet yang sihat. Nanti saya akan sebutkan apa bahan-bahan penting yang ada dalam, yang perlu ada dalam contoh suplemen yang kita ambil atau makanan-makanan yang kita ambil, so supaya kulit kita keseluruhan badan daripada wajah sampailah ke hujung kaki cantik. Tak nak satu tempat je yang cantik jangan kan? satu tempat. Itu lain tu. Itulah. Okey, kepada anda yang terus setia bersama-sama kami, kalau anda ada sebarang soalan nak bertanya kepada Dr. Aidil Azri ketika ini, doktor perubatan estetik, anda boleh telefon kami. Mungkin anda resah dengan masalah kedutan di wajah anda, ataupun ada tanda-tanda penuaan yang anda rasa macam menyampahnya, nak buat macam mana kan? Boleh telefon kami 0326927939 atau tinggalkan saja soalan anda di Facebook carian bernama Radio 24. Baiklah, tadi kita dah bercerita mengenai kedutan-kedutan kan, di bahagian mata ataupun ialah lingkaran hitam dan sebagainya. Apakah antara faktor-faktor yang menyumbang bertambah lagi garis-garis penuaan itu sendiri? Adakah disebabkan mungkin ada setengah orang tabiat ataupun mempunyai penyakit resdung, suka dia tonyo-tonyo mata dia kan? Okey, actually faktor penuaan ni ada banyak faktor lah. Okey, kalau tadi Zainal sebut lebih spesifik tentang masalah lingkaran gelap bawah mata atau dark circle lah panggil. Okey, problem ni memang ada, salah satunya juga ada dikaitkan dengan masalah resdung. Kerana bila mereka yang mengalami masalah resdung, berlaku kita panggil nasal congestion, iaitu maksud kat sini kalau bahasa mudah dia pengaliran darah daripada kawasan mata dan di kawasan hidung tu ada gangguan, terganggu. So bila ada berlaku blockage dekat situ, kita panggil berlaku backflow darah daripada yang sepatutnya di kawasan mata pergi ke hidung, dia backflow, dia patah balik. Jadi bila patah balik, salur darah di kawasan mata tu dia jadi berkumpul. So darah di kawasan mata tu dia jadi macam bengkak lah. Jadi bila bengkak, salur darah, sel-sel darah keluar daripada kawasan di sekitar kawasan kulit dan menyebabkan tanda macam kegelapan lah. Okay. Selain daripada itu juga, actually faktor genetik juga penting. Kadang-kadang tu disebabkan keturunan. Ada yang daripada bangsa Arab atau mix Indian macam tu. Memang dari asalnya memang kawasan di lingkaran mata tu memang dia gelap. Itu memang tak boleh tolong lah. Itu boleh ditolong tapi dia lebih susah sedikit lah. Dia tak boleh remove sepenuhnya. Mungkin 50% mungkin kita boleh bantu lah. Jadi itu kalau kita cerita di kawasan mata. Tapi dari segi di tempat-tempat kawasan lain contohnya, kenapa penuaan ni lebih mudah
berlaku, cepat berlaku. Apa yang saya dapati, antara faktor penyumbang utama ya, lifestyle lah. Cara hidup yang tidak sihat. Contoh dia macam perokok. Selalu bila yang datang di klinik tu, bila saya macam serkap jarang teka-teka macam you ni merokok lah. Kebanyakannya majoriti yang saya teka tu betul. Betul Kan. Jadi saya boleh buat kesimpulan kat sini, perokok ni dia lebih mudah berlaku, orang panggil kes tua sebelum usia lah. Kan, tua sebelum usia. Sebab kita tahulah dalam rokok tu banyak bahan-bahan kimia yang tak bagus, yang tak menyihatkan badan. Jadi nikotin tu sendiri pun akan menyebabkan pengecutan salur darah dekat kulit. Jadi kulit kita tak mendapat oksigen yang cukup, zat-zat yang cukup. Jadi sebab tu penuaan ni jadi lebih cepat. Okey, dan bagaimana pula dengan mereka yang bekerja, contohnya macam saya bekerja. Ada aircon kan, bekerja dalam satu jangka masa yang panjang, boleh menyebabkan kulit kering. Kalau pakai contact lens tu kering je rasa mata kan. Adakah ini juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kulit kita menjadi kering, bukan saja mata dah, maknanya keseluruhan tangan, badan semua kan. Okey, so maksud Zana kat situ faktor environment lah, persekitaran. Okey, persekitaran macam contoh tadi, bekerja di dalam aircon, di dalam office yang airconnya sentiasa 24 jam buka. Memang dalam keadaan begitu akan berlaku dehidrasi kulit. So bila dehydration berlaku, memang kulit akan mudah kering dan menyebabkan masalah wrinkle atau iritasi kulit akan lebih mudah berlaku. Kalau contoh orang tu ada masalah eczema ke, dia lagi kerap attack eczema tu, gatal-gatal sebagainya tu akan mudah lagi berlaku kalau bila kulit kering. Ya, kulit kering. Jadi nasihat saya, kalau mereka yang berada dalam situasi macam tu, rajin-rajinlah minum air. Okey, itu boleh membantu. Dan juga sedikit sebanyak mungkin ada time rest kejap ke, keluar ke ni tempat yang tak ada aircon. Jadi kita biar kulit tu adapt sikit lah dengan environment luar kan. Jangan duduk terperuk je tu, sebab memang kulit kering ni akan jadi masalah. Maksudnya penuaan tu memang akan jadi cepat. Okey, yang pertamanya rokok, yang keduanya persekitaran. Lagi? Okey. Tidak boleh dinafikan faktor genetik juga penting ya, keturunan. So ada orang mungkin Gana sendiri ada pernah ada kawan-kawan atau saudara mara yang kelihatan anak beranaknya tu nampak macam sentiasa nampak muda je, awet muda je, padahal dia orang lebih umur. Keturunan. Kan? 7 keturunan, tak tahu dah darah Masuri ke apa kan. Tapi itu persoalan tu kadang-kadang kami sebagai doktor sendiri pun sukar nak jawab. Tapi memang ada kajian-kajian yang menunjukkan bahawa faktor genetik atau keturunan juga penting. Maksudnya kat sini dari segi genetik dia mungkin dia punya immune system yang antibodinya kuat ya. Jadi masalah penuaan ni dapat dilambatkan lah. Dapat dilambatkan. So keturunan juga penting lah. Dan yang paling penting sekali adalah pemakanan lah. Pemakanan maksudnya kalau kita ambil pemakanan tu yang kita semua sudah sedia maklum, buah-buahan, sayur-sayuran yang banyak vitamin-vitamin atau kita panggil lebih spesifik antioksida, kandungan bahan antioksida yang bagus untuk mencegah penuaan ni, kalau kita amalkan dan juga mengelakkan daripada sinar matahari. Ini pun ramai orang tak ambil indah lah tentang perkara ni ya. Sedangkan kajian telah menunjukkan 80% faktor penuaan kulit berlaku adalah disebabkan oleh sinar UV. Ya, jadi penggunaan sunblock itu memang sangat-sangat penting. Okey, banyak lagi yang akan kita kupas menerusi topik kita, tua sebelum usia, tanda-tanda penuaan. Anda juga boleh berinteraksi bersama-sama kami 0326927939 atau tinggalkan saja soalan anda di Facebook carian bernama Radio 24. Ketika ini kita bersama-sama Dr. Aidil Azri Datuk Mokhtar yang merupakan doktor perubatan estetik. Semuanya di bernama Radio 24 kembali selepas kemas kini 5 utama.